أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارف وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وطلابنا من عبادك الصالحين. اللهم يا دافع البلاء دفعنا يا الله وعن المسلمين كل بلاء ووباء وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kata dia, dan air yang berubah salah suatu daripada tiga sifat dengan sebab bercampur dengan suatu yang suci yang banyak berubahnya, yang menegah itlaq nama air atasnya, sama ada berubah pada hissi atau pada takdir, seperti campur dengan dia suatu yang menyamai akan dia, pada sifatnya seperti air mawar yang hilang baunya dan rasanya dan warnanya, dan air mustakmal. Ini dia. Dulu air yang ketiga, iaitulah air yang suci pada diri dia, tiada menyuci pada hak yang lain. Artinya dia suci pada diri, air itu suci lah. Tapi nak buat menyuci pada benda lain tak boleh, nak basuh najis tak boleh. Dan iaitu air mustakmal lah, yang dinamakan air mustakmal dulu, yang kita telah bahas dah minggu lepas. Artinya air mustakmal dulu, kategori yang pertama dulu ialah air yang mengangkat hadas. Itu air yang mengangkat hadas yang wajib lah, pada anggota yang wajib kali yang pertama. Yang kita bahas dah dulu. Ambil wuduk itu wajib. Basuhan orang wajib bagi wuduk, basuhan kali yang pertama. Basuh muka kali yang pertama. Basuh tangan kali yang pertama. Maka itu dinamakan air mustakmal. Adapun basuhan kali yang kedua, kali yang ketiga tidak mustakmal. Itu air mutlak. Begitu juga ambil wuduk yang tidak mengangkat hadas. Mengambil wuduk, membaharukan wuduk, kita tidak niat mengangkat hadas, maka air yang mengambil wuduk untuk membaharukan wuduk itu, basuhan kali pertama pun tidak mustakmal. Basuhan kali yang pertama tidak mustakmal. Habis itu, begitu juga air yang kita buat basuh najis. Yang najis tadi, najis pada hukminya kita buang habis dah, bau, rasa.
dan warna najis. Kita basuh najis, kita cucu air di papan, maka air itu jadi air mustakmal, bukan air najis. Kecuali najis itu ada, maka kita cucu air atas najis, yang kita sapu dan najis tadi tapi tak hilang habis. Dari segi sifat dia, sama ada warna ada lagi, bau sama ada bau ada lagi ataupun rasa ada, maka air yang kita cucu itu masih air itu bukan mustakmal, tetapi air itu air bukan najis, air yang terkena najis. Itu beza dia. Kemudian malam ni air yang mustakmal juga, tapi bukan air itu untuk kita mengambil hadas tadi, mengangkat hadas. Bukan untuk mengambil air semayang, mengangkat hadas. Ataupun basuh najis. Kata dia, dan air yang berubah. Air itu air berubah. Salah suatu daripada 3 sifat. Sama ada berubah air itu dari segi warnanya, dari segi baunya, ataupun dari segi rasa. Berubah air itu. Tapi bercampur. Dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang banyak berubahnya. Yang boleh nampak terang ni jelas berubah dia. Itu banyak tu makna jelas berubah dia. Dia campur dengan sesuatu yang suci. Seperti air biasa ni. Ni air biasa ni, air mutlak ni. Kita bubuhlah warna merah. Maka air itu tak jadi warna putih jernih, tapi jadi warna merah. Dan jelas nampak merah, walaupun sikit merah pun, tapi jelas nampak merah. Seperti kita bubuh sirap. Ataupun kita bubuh air gula. Kita bubuh gula, kita kucah, kita bubuh dalam. Tak nampak pun gula tu. Dari segi warna tak nampak. Dari segi apa bau pun tak ada, tapi rasa ada manis. Jelas nampak berasa manis dia. Sebagai contoh, gula tu bersih, suci. Sirap suci. Maka air itu dinamakan air mustakmal. Air itu dinamakan air mustakmal. Itu yang kita sebut minggu lepas. Air mandi kita tu, air mandi kita mandi ke telaga. Kita mandi di telaga, kita cedok dengan timba. Air mandi yang kita jatuh dalam timba, maka air itu lagilah tidak mustakmal. Masih mutlak. Walaupun air mandi kita. Sebab air mandi kita suci. Jatuh dalam timba. Ada berubah ke tak? Lain kalau air sabun. Kita sabun, kita cedok air. Air sabun kita masuk dalam timba. Dan bau sabun. Tu bau sabun tu mana jelas bau. Ataupun rasa sabun air itu. Maka air itu air mustakmal. Boleh kita buat mandi. Tapi mustakmal lah. Nak ambil air sembahyang tak boleh. Barulah tak boleh kalau air sabun. Tapi kalaulah air sabun tu hanya titik, air sabun duduk kita titik dalam timba, tak ada rasa. Air timba tu tak ada rasa. Sabun, tak ada bau sabun, tak ada warna sabun, maka masih lagi air tu air mutlak. Walaupun titik air sabun. Nampak tu? Kalau titik air mandi lagi, mana ada rasa. Baik. Itu yang kita kena faham. Jangan beri jadi waswas. Itu sebab campur sesuatu yang suci. Yang banyak berubahnya. Yang banyak ni mana jelas berubah dia. Nampak berubah dia tu mana banyak berubahnya. Yang menegah itlak nama air. Sehingga orang tak sebut nama air. Jadi macam air sirap dah. Air gula dah. Jadi air sabun dah. Tu. Nama air sungguh tadi. Air sebut air saja tak jadi. Tak sebut air. Tak jadi dah. Nampak tu? Buang. Dia tertegah. Menegah itlak nama air itu atasnya. Sama ada berubah pada hissi. Pada hissi makna berubah sungguh. Hissi ni pada zahir nampak. Kalau kita buat sirap nampak merah. Kita buat gula berasa manis. Nampak tu? Itu berubah secara hissi tu sungguh. Atau pada takdir. Berubah pada takdir. Tengok berasa tak ada. Berasa macam air. Tak ada berasa manis, tak ada berasa payah.
Tengok pun tak ada berubah, putih bersih. Nampak tak? Warna tak berubah, rasa tak berubah dan sebagainya. Hak itu pada takdir. Pun pada hakikatnya berubah. Juga dinamakan air itu mustakmal, tidak boleh bersuci walaupun air berubah. Seperti bercampur dengan sesuatu yang menyamai akan dia pada sifatnya. Bercampur pada suatu benda yang sama sifat macam air. Yang sama sifat macam air. Nampak? Seperti air mawar yang hilang baunya. Itu dia. Kita bubuh dalam cawan, kita bubuh air. Lepas tu ni air mawar. Air mawar tu memang tak boleh nak buat air sembahyang sebab air mawar. Tidak air telak. Nampak? Tidak mutlak nama air tu. Kita bubuh dalam gelas. Ni air mawar yang tak ada bau dah. Air mawar lama. Air mawar lama yang tidak ada bau. Tidak ada rasa. Tidak ada warna. Bau tak ada, rasa tak ada warna. Kita buka tina air mawar, tak ada rasa pun satu. Kita pun ambil air mawar ni, kita cuah dalam gelas yang ada air tadi. Dan gelas yang ada air tu, bila kita cuah air mawar tak ada bau tadi, air yang tu cuma bertambah, tapi air tu tak berubah sikit. Rasa mawar tak ada, bau tak ada, warna pun tak ada. Maka adakah air itu masih air mutlak ataupun dah jadi air mustakmal? Dah jadi air mustakmal. Kata dia, walaupun begitu, campur dengan sesuatu yang menyamai akan air. Air mawar tadi sama bentuk macam air, sifat air. Apa? Kita campur pun dia panggil hilang baunya, rasanya dan warnanya. Hilang semua sekali dah. Bubuh air mawar hilang tadi, air itu tidak jadi air mutlak dah. Tak boleh nak buat basuh kecing dah. Tak boleh nak buat ambil air semayang dah. Walaupun air itu tidak berubah. Kerana kalaulah sungguh air mawar ni, kalau misal kata air mawar ni ada bau, kalau kita bubuh 2 sudu tadi ada bau, maka kalau kita bubuh sudu ada bau tadi dalam gelas ni, maka gelas ni baulah dia. Tapi oleh kerana air mawar ni tak ada bau, kita bubuh jadi tak bau. Tapi kalau hak jenis takdir kata dia bau lagi, kita bubuh dia bau, maka itu dinamakan air mustakmal, tidak boleh guna. Tak ada guna. Faham ke tak? Tahun ni laju-laju ni. Nampak tak? Tak faham saja, sakit tekuk dah ni aku ni. Sara ni tak faham tanya. Yang wasnya aku kata pula. Tahu faham tak faham dulu dia apa aku dak je pakai guna air mawar kata dia. Itu contoh air mawar, air lain banyak lagi contoh dia. Dan kalau sekiranya air tu bau air tu dengan sebab kita kurung lama, kita letak air dalam bekas, kita tutup, tak campur dengan benda lain sehingga air tu bau, maka masih lagi mutlak. Air tu mutlak walaupun bau masam pun air tu mutlak. Bersalahan berlainan dengan air tadi, air biasa. Kita bubuh air mawar tak ada bau, tak jadi mutlak walaupun tak bau air tu. Nampak itu beza dia. Habis itu. Letak situ dulu. Adapun airnya, air tuak tu, tu awal lagi tidak air mutlak. Hak ni di situ air mutlak tapi campur. Air mutlak yang campur. Maka jika tiada menegah itlak nama air atasnya dengan bahawa adalah berubahnya sedikit dengan sesuatu yang suci atau dengan yang menyamai akan air pada segala sifatnya yang dan ditakdirkan menyalahi pada hal tiada mengubah akan dia, maka tiada ditinggalkan sucinya lagi menyucikan yang lain. Maka tiada ditinggalkan sucinya lagi menyucikan yang lain. Ni hak kita beritahu tadi. Hak sebalik pada tu. Maknanya jika sekiranya air tu air mutlak ni tidak tertegah air nama itlak, nama air,
Itlaq tu kita royak dah dulu. Lepas. Lepas apa? Lepas maknanya tak payah sebutlah air apa-apa. Air je. Kenapa? Air je. Kita panggil belaka ni air kodang. Kalau tak kenal air apa ni? Orang bagi air sebotol? Air sebotol. Tak ada dah air sungai ke air tapis ke air apa air selaga ke tak ada sebut lah. Mana itlaq kita lepas tu. Nak air saja je. Tu kita sebut boleh sebut itlaq tu. Jadi ambil air mutlak ni, air telak ni dia tiada menegah itlaq nama air tu. Tetap nama air juga. Bila? Kata dia. Dengan bahawa adalah berubahnya sedikit dengan suatu yang suci. Kita bubuhlah apa air mawar. Air mutlak ni sebeldi. Kita bubuhlah air mawar tu hak bau ni bukan hak tak bau. Tadi hak tak bau. Hak bau. Kita bubuhlah sudu kecil. Sebeldi air tu kita bubuh air mawar sudu kecil. Bila kita bubuh sudu kecil ni, kita cium air tu tak ada bau air mawar sikit. Kita pun rasa pun tak ada rasa air mawar. Warna pun tak ada warna berubah. Nampak? Tak ada warna berubah kata. Suatu yang suci. Suci tu air mawar suci. Suci bukan mana boleh buat pasuk kecing ya. Atau dengan yang menyamai akan air pada segala sifatnya. Tu tak kira lah air apa-apa pun yang menyamai air pada sifat. Jadi sifat apa? Rasa, bau, warna. Tercampur dengan air ni. Tapi tak ada warna, tak ada bau, tak ada apa. Dan ditakdirkan menyalahi pada hal. Dan ditakdirkan menyalahi. Kita takdirkan air yang kita campur tadi dalam ni, air mawar yang kita campur dalam beldi tadi, menyalahi lah. Air tu. Nampak? Tu air mawar ni air suci. Pak dicampur. Padahal tiada mengubahkan dia. Tapi tak berubah. Air yang kita campur tadi tak berubah. Maka tiada ditinggalkan sucinya. Bukan tiada ditinggalkan deh. Tiada ditanggalkan. Tiada ditanggalkan sucinya lagi menyucikan yang lain. Maknanya tak tertanggal suci dia dan dia boleh menyucikan orang lain. Jadi maknanya masih lagi mutlak walaupun campur dengan air lain. Walaupun campur dengan air lain. Tu yang saya nak tekan sangat bab mandi tu sebab orang tua-tua dulu guru tok pelawak tu main ngajar kau jaga baik kata kita mandi tu titik air dalam timba tu tak boleh buat ambil sembahyang. Tu daripada tok pelawak zaman dulu. Tok pelawak zaman dulu. Saya bukan nak praktis tok pelawak tapi itulah hakikat dia mengajar dulu. Sebab kita kenal tok pelawak zaman dulu tu. Nampak? Mengajar pun. Saya sebut sama tu lah tok pelawak zaman dulu. Kalau hak tok pelawak puang tu ada lagi tu di Jabat Agama hak tok pelawak nombor 1 apa awal-awal dulu orang yang pertama dulu. Orang puang tok pelawak dia hak puang tu pakai skirt. Tudung tak pakai tok pelawak. Nampak tak? Dia pakai kain lepas tu rambut cup. Kan ketika zaman dulu tu rambut depan tu main pakai kain lepas. Pakai skirt. Tok pelawak orang puang. Orang lelaki bukan luar pendek. Tok pelawak zaman dulu. Bukan kita nak pelakeh tapi maknanya itulah benda tahap ilmunya. Nampak tak? Tak ada arah nak kerja, kerja jadi tok pelawak lah masa tu. Kerjaan sikit tu melalui politik pula. Mu orang kuat, mu tak ada kerja buat, mari ngajar dah lah. Tidak erti nombor 2. Kerjaan sikit politik, pasal ni baru kurang sikit politik dak main dah tok pelawak apa. Tak ada dah politik tapi adalah sikit-sikit lebih kurang. Ada juga politik tu tapi tak banyak lah. Tak macam ke dulu. Pekat awal dulu tak main politik. Tak ada kerja. Habis Pak Sanawi. Dia nak mengajar Pak Sanawi. Minta maaf jangan marah ke pelawak-pelawak tu. Tapi hari tu lah. Saya marah semua. Sebab aku banyak nak mengajar. Kadang-kadang tak kena dengan hakikat sebenar kita nak. Baik tak mengaji mana. Sebab dulu. Ni kalau kita habis mengaji kitab Mutlaq Badrin. Bukan boleh mengajar dah. Habis ngaji. Tahap dia tahap apa ingat? Qadi. Habis belajar kitab Mutlaq Badrin ni. Tahap dia qadi. Maknanya kalau nak minta jadi tu qadi. Mu mengaji kitab apa dah? Kitab Mutlaq Badrin aku mengaji dah. Kitab. Tapi orang dulu dia nak mengaji kitab Mutlaq Badrin ni. Daripada kitab kecil tu habis tu. Kitab Jawi tu habis. Kitab ni kitab kecil-kecil habis. Habis kitab Mutlaq Badrin. Boleh jadi tu qadi.
Boleh jadi tok kodi. Nampak tak? Lain ni dah. Nak jadi tok kodi tak nanti ke ngajar boleh ngajar. Tak nak jadi tok kodi tak nanti ke habis kita matematik tak kira. Asalkan membalik masa bersih. Ada saja ada siji ada. Boleh. Gerti tak gerti itu nombor 2. Dia balak wak kita pilih dah ni. Balak wak dia. Siapa tak je main balak wak. Gak dak gamak panggil tok kodi. Dia panggil apa ni? Tak ada dah tok kodi. Tak ada dah. Dia panggil apa? Pegawai agama. Pegawai agama dia panggil. Dia tak panggil tok kodi dah. Nak panggil tok kodi tak gamak. Pegawai agama tu bukan ada pegawai dia pegawai agama. Siapa dia boleh jadi pegawai agama? Pegawai kepada pejabat agama. Pegawai agama tu makna pegawai kepada pejabat agama. Jangan marah. Dia mari gitu. Perubahan dia punya perubahan masa, perubahan zaman. Tengok pada keadaan. Akan datang tu gua nak cerita tak tahu. Apa? Gua nak cerita akan datang tu tak tahu. Tok kodi paling ramai. Kodi ramai. Terengganu saja ada 7 kodi. Apa? Terengganu saja. Lain tak kira gitu, Kelantan tak kira ke banyak mana. Apa? Macam mufti kau. Mufti dalam Malaysia ni ada 14 orang mufti. 14 orang mufti. Nampak tak? Lepas tu duk bolong itu. Mu kata gini, aku kata gini, bolong orang. Tak ada kata sepakat. Mesti 2 orang mufti. Mesti 2 orang mufti. Mufti Jumhuriyah satu. Mufti kebangsaan ni panggil. Jumhuriyah. Satu seluruh Mesir tu seorang mufti. Lepas tu mufti seorang lagi ialah Mufti Al-Azhar. Mufti Al-Azhar. Azhar dia ada mufti di suku. Kalau tak kena belawang 2 ni ya. 2 tu ya belawang, lain tak. Tapi kalau belawang 2 tu orang guna mana? Orang guna pakai hak yang boleh dipegang. Mufti Al-Azhar. Tak pakai mufti kebangsaan tu mengarut. Nampak tak? Dia ikut kerajaan nak gini, dia buat gini, kerajaan nak gini. Mufti Al-Azhar dia tak ikut kerajaan. Dia ikut dia sendiri. Dia ikut keadaan sungguh. Hukum dia hukum sungguh, dia tak ikut. Kerajaan nak gini. Tak. Itu cara dia. Kita mufti kita tak tahu bolak kali. Ada mufti tu dia kata Cina hak ada ni DAP ni kapal harbi. Perhok mari perintah Cina merintah. Tak jadi kapal harbi tak sekarang. Pusing balik ada juga. Ada tu. Nampak tak? Jangan tanyalah siapa-siapa. Wayak begitu je. Bolok jadi bolok habis. Baik. Itu dia. Tiada ditanggalkan, sucinya lagi mencucikan. Maka keluar dengan kata bercampur dengan sesuatu yang suci. Tadi kan dia kata bercampur sesuatu yang suci. Kalau bercampur tu, kalau jelas air tu berubah, maka jadi mustakmal. Kalau perkara yang suci. Kalaulah dia bercampur perkara yang suci, air tu tak berubah. Tak jelas berubah. Maka air tu masih lagi mutlak. Kata bercampur hak suci yang ni, nak keluar daripada tu, yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang mujawir. Ini berlainan pula. Satu bercampur dengan hak yang suci, yang mujawir baginya. Mujawir itu maknanya yang berjirang dengan air. Itu maknanya yang berdekatan dengan air. Ini bukan air dalam beldi ni. Yang berdekatan ni mana air macam ke air pari. Air alu. Air suci lah. Bukan alu tempat kita ni tahir lembu saja datah ni. Turun air tu warna hijau. Nampak tak? Tahir lembu. Tu bukan tu najis. Jangan buat celuk-celuk kaki. Tu najis. Ni air alu sungguh lah. Alu air. Allah, kalau zaman-zaman dulu banyak air pari, air pacu. Lalu ni saya jarang jumpa. Kalau dulu kampung tu banyak air pari, air pacu. Kedekut. Sudah tahu bukit. Siapa tahu bukit? Atau air pacu tu. Ya. Air mujawir baginya, maknanya air yang bercampur dengan benda yang berhampiran dengan dia. Maka bahawasanya kekal ia atas banyak sucinya. Dan jika banyak berubah sekalipun.
Apa makna air mujawir, air yang bercampur ni? Air laluan air parit lah dia yang kita sebut air parit tu. Dia yang pertama sekali, ia lalu kok apa air tu? Ia lalu kok seluk. Kok tanah. Tanah kuning. Jadi air tu berubah ke tak? Berubah jadi kuning tu macam sungai ni tu kuning siur tu sungai. Lepas pada Kawik bulan 2 hari tu, sungai tu tak pulih lagi lah ni. Tak boleh lagi. Sungai kat rumah saya tu tak boleh turun lagi lah ni. Tak boleh mandi lagi. Mana kuning. Kuning tu, air tu kuning ke tak sebenarnya kali air tu? Tak. Apa? Air tu tidak kuning. Hak kuning tu apa? Seluk. Benda suci ke tak seluk? Suci. Dia capur tu berubah dah air? Berubah. Maka air tu suci ke tak? Boleh muat menyuci ke tak? Air tu suci lah. Tapi boleh menyuci ke tak? Kalau tengok pada hak tadi, air tu memang tak boleh mencuci lah sebabnya dah berubah dengan benda yang suci jadi air mustakmal. Tetapi kata dia yang keluar hak tu. Hak tu bila sebut tu keluar hak ni. Keluar apa? Keluar air yang berdekatan. Dia bercampur dengan benda yang berdekatan. Seperti campur dengan seluk saat ni, maka air tu jadi kuning, air tu masih lagi suci menyucikan. Nampak tu? Ataupun air tu dia duduk. Air tu mengalir ada pokok besar atas. Bau aku. Tu dekat tu bau aku. Air tu lalu kat tu. Kita hidup oh bau aku ni macam ke aku apa aku tuba je bau. Bau air tu kan. Kan kalau air parit tu banyak macam-macam jenis bau tu. Maka bau lagu tu boleh ke tak? Boleh. Bau belerang. Bawah tanah tu belerang. Kita gali telaga ada belerang. Kadang-kadang masang kelak air. Sebab apa? Sebab ada benda dalam tu. Maka boleh ke tak? Boleh. Masih boleh. Macam kita gali telaga dekat dengan barang. Kawasan barang. Tahu tak Imam barang tu apa? Tak tahu deh. Tahu barang? Mah. Hoi. Bukan marang. Mah tu marang tu nyebut mandi. Barang. Barang ni istilah orang. Kita orang Ulu ni tak pakai istilah tu. Sebab kita tak ada benda tu. Barang ni dia kawasan banyaknya kawasan sungai. Hak yang seluk hitam tu. Sungai kalau dia kering air kita pergi dalam sungai tu seluk hitam. Kawasan pokok bakar. Kawasan pokok nipah. Tu dia panggil kawasan barang dia panggil. Tu. Kenal pokok bakar? Pokok bakau. Bukan bangkai. Bakau. Pokok bakau. Jadi. Pokok bakau ni selagi pokok bakar jenis bakar itu hak akar naik batang-batang. Akar tinggi akar. Kita nak naik atas pokok tu kita naik ke akar je. Tu berarti kawasan tu dia tumbuh pokok-pokok begitu. Pokok nipah. Dia panggil kawasan barang. Kalau kita gali telaga itu dia masang kelak air. Busuk air. Sebab ki barang tadi. Tu dia busuk. Gali dalam mana pun 100 kaki bawah tu pun masih lagi busuk. Air kawasan tu. Di kawasan tu dia kawasan lek kau batu akik ni lalu kau sapa ke Kalang Kelak. Sapa ke besuk dah besuk. Maknanya besuk kan. Kuala besuk. Apa ke kuala besuk. Tu kawasan tu kawasan barang lagi. Kali situ masa kelak. Start daripada Kemaman. Start daripada Kemaman. Cukar. Tu sapa tu masa kelak ni kawasan tu. Kawasan tu dia tak ada mah. Ni kawasan mah kawasan ni. Kawasan tak ada masa kelak ni. Kawasan mah. Banyak dia ada kawasan-kawasan dia. Hak tu kalau kita gali selaga tu masa kelak. Boleh ke tak ambil sembahyang? Boleh. Jadi mutlak juga. Dan banyak lagi lah. Dia bahas macam-macam tu. Dan demikian lagi air yang berubah dengan bercampur sesuatu yang tiada terkaya air daripadanya. Ni hak yang dia sebut tadi. Seperti air tanah dan kiambang. Air itu, air kolam
Ada pokok kiambang. Kita bau air tu bau akar kiambang, bau daun kiambang. Kiambang apa nesa? Haji tengok kiambang tu. Kiambang bertaut. Mana kiambang? Dia ada dua tu. Dia ada dua. Selagi tu orang ingat ke kiambang hok besar tu keladi buting dia panggil. Orang ingat ke kiambang, pokok kiambang tu dia kecil-kecil je. Hok besar panjang tinggi tu. Hok batang dia besar bekak tu, orang panggil keladi buting. Kiambang dia tak buting gitu. Kiambang pokok dia rendah-rendah. Tapi penuh. Pokok dia tu penuh dalam air. Dia sambung. Disambung akar, disambung ke akar, disambung. Kalau kita terik di akar tu, habis akar dia tu sambung. Dia pergi kat ngakar sama akar. Itu kiambang. Ni. Tak kira lah keladi buting ke kiambang ke semua duduk atas air dalam air betul. Banyak tu. Seselok tu pak kita bau air tu bau kiambang. Jangan main-main kalau kiambang tu. Keladi buting kurang kalau kiambang. Kiambang ni biasanya litah buat telur atas dia. Litah naik telur atas kiambang. Benda tahu lah ke tu. Main baru tak tahu kala jadi. Jak kecil pak tua main baru tak tahu kala. Ni. Kalau tanya litah telur mana? Biasa litah telur atas daun kiambang. Atas celah kelopoh kiambang. Litah. Litah. Bukan pacak, litah. Kalau orang beli litah, dia kena ada pokok kiambang. Kiambang dengan keladi buting ni dia pulihkan air. Dia pulihkan air. Ikan dia makan akar dia tu. Akar kiambang dengan akar keladi buting tu dia makan. Dan barang yang pada tempat tetapnya air tu duduk dalam apa orang panggil tu, dalam lubuk. Duduk situ sampai ke bau air tu. Dan lalu air dan berubah dengan panjang masa diamnya. Hak ni juga air itu air mutlak lagi, bukan air mustakmal. Okey. Kita faham situ ya dulu tak apa dah. Faham air tu dia berubah duduk situ lama busuk bangun pun tak apa. Masih lagi mutlak. Tapi kalau kita ambil air tu, air molek sekarang pun kita buat air sirat sikit, punah lalu dah. Boleh buat minum je lah. Tak boleh buat basuh kecil. Nampak tu? Dan yang keempatnya air yang mutanajis. Wallahu a'lam.